Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk yang akan cikgu bincangkan pada hari ini iaitu prinsip dan kaedah memasak. Ini merupakan tajuk dalam bab subtopik dalam bab 4. Okey, jadi sebelum tu sila buka buku teks muka surat 108 hingga 125 untuk rujukan. Okay, cikgu mulakan dengan tujuan memasak makanan. Apakah tujuan kita memasak makanan? Tujuan memasak makanan yang pertama iaitu supaya makanan kita selamat untuk dimakan. Dengan memasak makanan, haba yang ada semasa kita memasak makanan itu akan membunuh mikroorganisma yang ada dalam makanan. Dan ia juga boleh mengelakkan makanan kita dari cepat rosak. Yang kedua, memudahkan pencernaan. Apabila kita memasak makanan, makanan tersebut akan menjadi lembut dan ia mudah untuk kita kunyah dan juga untuk dicernakan oleh enzim di dalam badan kita. Yang ketiga, membaiki rupa dan juga tekstur makanan. Dengan memasak makanan, rupa dan tekstur makanan itu akan nampak lebih menyelerakan. Yang keempat, tujuan kita memasak makanan iaitu untuk mempelbagaikan masakan. Jadi bila kita memasak makanan, kita boleh memasak pelbagai jenis makanan menggunakan pelbagai kaedah memasak. Jadi masakan kita itu akan nampak lebih menarik dan juga menyelerakan. Dan yang kelima, untuk menambah rasa makanan. Apabila kita memasak makanan, berlaku tindak balas haba di dalam makanan yang boleh menghasilkan bau dan rasa yang lebih menyelerakan pada makanan kita. Okay, seterusnya iaitu kaedah memasak. Kaedah memasak terbahagi kepada 3 kaedah yang utama. Yang pertama iaitu haba lembap. Ia merupakan kaedah memasak di mana menggunakan haba yang dipindahkan melalui cecair, iaitu cecair yang bukan terdiri daripada minyak. Contohnya seperti air, susu dan juga santan. Yang kedua, kaedah memasak haba kering, iaitu haba kering dipindahkan terus ataupun dipindahkan melalui minyak kepada makanan. Yang ketiga, iaitu kaedah memasak menggunakan pancaran gelombang mikro. Di mana haba daripada tenaga gelombang mikro yang dihasilkan daripada tenaga elektrik digunakan untuk memasak makanan. Okay, sekarang kita akan bincangkan satu persatu kaedah memasak haba lembap. Kita mulakan dengan yang pertama iaitu kaedah mencelur. Okay, jadi apakah itu kaedah mencelur? Iaitu memasak makanan dalam air mendidih dalam jangka masa yang singkat. Biasanya memasak makanan dalam jangka masa tidak lebih daripada 3 minit. Okay, contoh makanan yang sesuai untuk kaedah mencelur iaitu kita celur sayur-sayuran, berbola dan juga mencelur mi kuning. Jadi apakah kelebihan kaedah memasak mencelur? Yang pertama, kelebihannya iaitu ia mudah dan juga cepat dimasak. Yang kedua, teksturnya lembut tetapi masih rangup. Dan yang ketiga, tidak berminyak. Dan yang keempat, kurang kehilangan nutrien. Bermaksud nutrien masih tersimpan dalam makanan dan ia tidak keluar ke dalam cecair yang kita gunakan untuk memasak makanan tersebut. Kelemahan kaedah mencelur iaitu yang pertama
ia hanya sesuai untuk makanan tertentu sahaja. Contohnya seperti sesuai untuk sayur-sayuran dan juga sesuai untuk mencelur mi, okey. Dan juga yang kedua, kelemahannya warna makanan itu akan berubah dan nutrien akan mudah hilang jika kita celur terlalu lama. Seterusnya kaedah memasak haba lembab yang kedua iaitu kaedah mencarak. Apa itu kaedah mencarak? Ia merupakan kaedah memasak makanan secara perlahan dalam cecair berperisa di atas api yang kecil. Contohnya kita masak makanan kaedah mencarak iaitu makanan yang lembut. Contohnya seperti ikan ataupun telur. Contoh makanan iaitu seperti kita buat masak lemak telur itik. Jadi kita guna kaedah mencarak supaya telur itik itu teksturnya kekal di dalam masak lemak tersebut. Lagi kita buat mi bandung contohnya. Kita menggunakan telur di dalam mi bandung tersebut dengan menggunakan kaedah mencarak. Kalau di Terengganu, mi rebus. Okey, mi rebus Terengganu iaitu ia seperti apa? Mi sup yang diletak telur dengan kaedah mencarak. Kelebihan kaedah mencarak iaitu mudah dicernakan dan sesuai untuk pesakit dan juga kanak-kanak dan orang tua. Yang kedua, kelebihannya iaitu ia kurang berlemak dan yang ketiga, kurang kehilangan nutrien. Manakala kelemahan kaedah mencarak iaitu lambat masak. Kerana kita guna api yang kecil, jadi ia memerlukan masa yang panjang untuk memasak. Okey, kemudian memerlukan perhatian agar air cukup dan juga air itu tidak terlalu mendidih. Kerana bila kita guna air yang mendidih, makanan tersebut mungkin akan pecah di dalam masakan tersebut. Jadi kita kena kawal apinya dan juga airnya. Jadi perlukan perhatian. Yang ketiga, kaedah merebus. Apa itu kaedah merebus? Iaitu memasak makanan dalam air mendidih. Air mendidih ni maksudnya mestilah pada takat didihnya 100 darjah Celsius. Contoh makanan yang sesuai untuk kaedah merebus ni iaitu sayur-sayuran berubi. Contohnya rebus keledek, rebus kentang dan juga sesuai untuk ikan. Kelebihan kaedah merebus, ia mudah dan tidak memerlukan perhatian. Kerana kita menggunakan air yang banyak, jadi kita tidak perlu memberi perhatian kepada masakan bila kita menggunakan kaedah merebus. Yang kedua, kebanyakan makanan dimasak dengan menggunakan cecair rebusan yang mengandungi nutrien. Biasanya masakan kaedah merebus ni nutrien ada di dalam cecair dalam masakan tersebut. Dan yang ketiga, cecair rebusan ini boleh juga dibuat sos ataupun dibuat kuah dalam masakan kita. Kemudian kita tengok kelemahan kaedah merebus. Memerlukan masa yang lama untuk memasak. Yang kedua, jika kita menggunakan kaedah merebus, mungkin protein akan mengecut kerana haba yang tinggi digunakan, iaitu haba mendidih 100 darjah Celsius. Dan juga makanan mungkin akan menjadi liat. Contohnya kita rebus sotong. Okay? Jadi sotong mungkin akan menjadi liat disebabkan terlalu lama masa yang kita gunakan untuk memasak sotong tersebut. Dan akhir sekali, kelemahan kaedah merebus iaitu makanan perlu dipotong kecil supaya makanan tersebut cepat dimasak.
Seterusnya, kaedah merenih. Kaedah merenih merupakan kaedah di mana memasak makanan menggunakan cecair khas seperti air di bawah takat didih. Di mana kita masak makanan tersebut secara perlahan-lahan. Jangan sampai air tersebut mendidih. Contoh masakan yang sesuai untuk kaedah merenih iaitu seperti kari. Kemudian masak lemak, okey, iaitu masakan yang menggunakan santan ataupun susu. Jadi kita tidak mahu air tersebut mendidih kerana ia akan menyebabkan santan ataupun susu tersebut pecah minyak. Kita kata pecah minyak lah, dia berketul-ketul. Okey. Kelebihan kaedah merenih iaitu yang pertama, ia mudah dicernakan dan sesuai untuk pesakit, kanak-kanak dan juga orang tua. Kemudian masakan ini kurang berlemak dan juga yang ketiga, ia kurang kehilangan nutrien. Kelemahan kaedah merenih, lambat masak kerana kita guna air yang di bawah takat didih. Jadi memerlukan masa yang lama untuk memasak. Kemudian tidak sesuai untuk sayuran yang hijau. Memerlukan perhatian agar air mencukupi dan juga yang akhir sekali, makanan juga perlu dipotong kecil supaya ia cepat dimasak. Okay, kaedah seterusnya iaitu kaedah merendidih. Apakah itu kaedah merendidih? Ia merupakan cara memasak makanan dalam cecair seperti dalam air ataupun santan pada suhu yang tinggi, iaitu suhu mendidih dalam jangka masa yang panjang. Contoh masakan menggunakan kaedah merendidih ini iaitu kebanyakannya masakan daripada daging. Contohnya seperti stew daging dan juga rendang. Apakah kelebihan kaedah memasak merendidih? Iaitu yang pertama, makanan menjadi lembut dan juga mudah dicerna kerana kita masak dalam jangka masa yang panjang. Kemudian yang kedua, mudah dan tidak perlu perhatian. Yang ketiga, jimat kos kerana kita menggunakan bahagian daging yang berpotongan liat. Kemudian yang keempat, ia boleh dimasak di atas api atau di dalam ketuhar. Kelemahan kaedah merendidih iaitu masa yang lama diperlukan untuk memasak masakan tersebut. Yang kedua, kos bahan api tinggi kerana masa yang lama digunakan untuk memasak. Seterusnya iaitu kaedah mengukus. Apakah itu kaedah mengukus? Iaitu memasak makanan menggunakan wap daripada air mendidih. Contoh masakan yang sesuai untuk kaedah mengukus iaitu masakan seperti ikan. Kelebihan kaedah mengukus, ia mudah dicernakan dan sesuai untuk pesakit, kanak-kanak dan juga orang tua. Kemudian masakan daripada kaedah mengukus ini kurang berlemak dan juga kurang kehilangan nutrien. Kelemahan kaedah mengukus iaitu lambat masak kerana menggunakan wap air, jadi lambat untuk memasak makanan tersebut. Kemudian tidak sesuai untuk sayuran hijau. Yang ketiga, memerlukan perhatian agar air kukusan sentiasa cukup dan juga mendidih. Seterusnya, kelemahan mengukus iaitu makanan menjadi pucat dan kurang menarik. Dan kelemahan mengukus yang terakhir iaitu masa memasak lebih lama berbanding dengan kaedah menggoreng dan juga merebus. Okay, kaedah seterusnya iaitu kaedah double boiling. Double boiling bermaksud memasak makanan menggunakan haba daripada air yang telah dididihkan. Okay.
Contoh masakan yang sesuai untuk menggunakan kaedah double boiling iaitu mencairkan coklat masakan. Jadi kelebihan double boiling, masakan tidak mudah hangus kerana dia menggunakan haba sahaja. Dia tidak direct heat ya. Jadi masakan mencair dengan sekata. Dan yang ketiga kelebihannya iaitu boleh dimasak di atas api ataupun di dalam ketuhar. Kelemahan double boiling, makanan yang dimasak boleh terkena air jika terendam mangkuk dalam periuk. Biasanya kalau kita cairkan coklat, kalau coklat tersebut terkena air, maka coklat akan sukar untuk mencair. Kaedah memasak haba lembap yang seterusnya iaitu kaedah braising and pot roasting. Kaedah ini iaitu memasak makanan menggunakan air yang sedikit, kemudian proses seterusnya berlaku di dalam ketuhar. Contohnya, mula-mula kita akan perangkan dulu makanan tersebut menggunakan kaedah haba kering. Seterusnya kita tambah air dan kita teruskan proses memasak di dalam ketuhar. Contoh masakan yang sesuai untuk kaedah braising ni iaitu memasak masakan daripada daging ataupun ayam, lobak dan juga ubi kentang. Jadi kelebihan kaedah braising ni iaitu ia sesuai untuk saiz hidangan daging yang besar. Kedua, ia kurang berlemak. Kelemahan kaedah braising, masa memasak adalah lama. Dan yang kedua, ia tidak sesuai untuk memasak sayuran hijau. Okey, sekarang kita akan bincangkan kaedah memasak haba kering. Yang pertama, kaedah membakar. Kaedah membakar iaitu memasak makanan menggunakan haba perolakan ataupun gelombang mikro. Biasanya ia berlaku di dalam ketuhar. Contoh masakan yang sesuai menggunakan kaedah membakar iaitu seperti memasak kek, pastry, roti dan juga membakar kentang. Kelebihan kaedah membakar, ia mempunyai set masa tertentu dan tidak memerlukan perhatian apabila kita membakar. Kemudian kedua, makanan dimasak sekata. Kelemahan kaedah membakar, kos elektrik ataupun gas yang tinggi kerana kita menggunakan ketuhar sebagai alat pembakar. Kedua, masakan lambat masak. Yang ketiga, makanan menjadi kering. Yang keempat, anggaran masa mesti tepat untuk mengelakkan makanan daripada hangus. Dan yang terakhir, kelemahan membakar, kita tidak boleh membuka pintu ketuhar terlalu kerap kerana ia akan menurunkan suhu ketuhar dan menyebabkan makanan kita lambat masak. Kaedah memasak haba kering yang kedua iaitu kaedah menggrill. Kaedah menggrill merupakan memasak makanan di atas redai ataupun grill menggunakan haba langsung secara terbuka. Makanan dimasak menggunakan, biasanya makanan ni dimasak menggunakan arang ataupun rod panas. Contoh makanan yang sesuai untuk kaedah menggrill iaitu seperti menggrill daging, sausage dan juga udang. Kelebihan kaedah menggrill, makanan menjadi sedap dan juga menyelerakan dan juga ia lebih berjus. Kelemahan menggunakan kaedah menggrill, perlu persediaan awal. Contohnya kena membakar arang dahulu. Kemudian makanan lambat masak, tidak sesuai untuk sayuran berdaun
Yang keempat, memerlukan perhatian agar makanan tidak hangus. Dan yang terakhir, kelemahan menggrill iaitu perlu dimasak di luar rumah. Kerana kaedah menggrill ni dia mengeluarkan asap. Jadi kalau kita bakar di dalam rumah, dia akan menyebabkan haba terperangkap di dalam rumah. Kaedah seterusnya iaitu kaedah memanggang. Kaedah memanggang iaitu memasak makanan menggunakan haba perolakan secara tertutup. Contohnya kita gunakan set barbecue yang ada penutup tu untuk memanggang makanan. Ataupun kita guna haba langsung secara terbuka. Contohnya seperti kita memanggang buat kambing golek. Jadi itu haba langsung secara terbuka. Contoh masakan yang sesuai untuk kaedah memanggang ni iaitu masakan daripada lembu ataupun kambing dan juga poultry. Poultry ni contohnya ialah seperti ayam. Okay, kelebihan kaedah memanggang iaitu ia boleh dimasak di dalam kuantiti yang banyak. Kemudian kaedah memasak yang mudah dan hasil masakan yang sekata. Yang ketiga, kelebihannya iaitu tidak perlu perhatian sepenuhnya. Dan kelebihan seterusnya iaitu kehilangan nutrien adalah minimum. Kelemahan kaedah memanggang, ia tidak sesuai untuk makanan yang kurang lemak. Dan juga kelemahannya kehilangan jus yang banyak. Dan kos bahan api atau elektrik adalah tinggi. Kaedah memasak seterusnya iaitu gratinating. Gratinating ialah memasak makanan dengan menggunakan api daripada arang ataupun rot panas tetapi dari arah atas. Maknanya haba datang daripada atas. Boleh dimasak di dalam ketuhar ataupun menggunakan salamander oven. Contoh masakan yang sesuai menggunakan kaedah gratinating iaitu seperti memasak pizza dan juga membuat crumble apple pie. Kelebihannya iaitu makanan cepat dan mudah masak. Yang kedua, sesuai untuk makanan yang nipis, kecil ataupun yang telah dimasak separuh, iaitu ataupun separuh masak. Kelemahan kaedah gratinating, perlu persediaan yang lebih awal jika kita menggunakan arang. Tidak sesuai untuk sayuran berdaun dan juga memerlukan perhatian yang lebih kerana makanan mudah hangus. Kaedah memasak haba kering yang seterusnya iaitu kaedah menggoreng. Ada 4 cara kita menggoreng makanan. Jadi kita tengok yang pertama iaitu menggoreng dalam minyak penuh ataupun jeluk. Deep frying. Iaitu menggoreng menggunakan minyak yang banyak sehingga makanan tersebut tenggelam di dalam minyak. Contoh makanan yang sesuai menggunakan kaedah menggoreng minyak penuh ini ialah kita menggoreng ayam ataupun menggoreng ikan. Kelebihan menggoreng minyak penuh iaitu bau, wangi dan juga menyelerakan, makanan masak sekata dan juga makanan tersebut teksturnya garing. Kelemahan menggunakan menggoreng minyak penuh iaitu kita menggunakan minyak yang banyak maka kosnya adalah tinggi. Tidak sesuai untuk pesakit, orang tua kerana ia sukar, makanan tersebut sukar untuk dicernakan. Perlu ditoskan. Minyak yang kita masak itu perlu ditoskan. Dan juga yang keempat, minyak menyerap dalam makanan jika tidak cukup panas. Jika minyak itu tidak cukup panas, maka makanan kita akan berminyak.
Menggoreng seterusnya iaitu menggoreng toho. Menggoreng toho iaitu memasak makanan menggunakan minyak yang sedikit. Biasanya makanan yang kita goreng ni perlu dibalik-balikkan dan tempoh masa memasaknya adalah singkat. Contohnya iaitu seperti menggoreng telur. Kelebihan kaedah memasak secara menggoreng toho iaitu menggunakan minyak yang sedikit. Kemudian masa memasak yang singkat. Seterusnya kelemahan kaedah memasak menggoreng toho iaitu makanan perlu dibalik-balikkan. Seterusnya iaitu makanan cepat hangus dan juga sesuai untuk makanan yang bersaiz kecil sahaja dalam kuantiti yang sedikit. Kaedah memasak menggoreng yang ketiga iaitu kaedah shallow frying. Di mana kaedah ini iaitu memasak makanan menggunakan minyak yang sederhana banyak. Okey, contoh masakan yang sesuai menggunakan kaedah shallow frying iaitu menggoreng ikan, kepak ayam, sausage dan juga nugget. Kelebihan kaedah shallow frying iaitu makanan cepat masak. Sesuai untuk jumlah makanan yang sedikit untuk digoreng dan juga menjimatkan minyak masak. Kelemahan shallow frying iaitu tidak sesuai untuk menggoreng sayur-sayuran dan juga tidak sesuai bagi orang yang sedang menjaga kesihatan kerana minyak mempunyai lemak ataupun kolesterol yang agak tinggi. Kaedah menggoreng seterusnya iaitu kaedah pressure frying. Iaitu memasak makanan menggunakan kaedah yang sama seperti menggoreng minyak banyak. Tetapi ia menggunakan alatan khas yang bertutup di mana alatan tersebut memerangkap wap panas dan meningkatkan tekanan terhadap makanan yang dimasak. Biasanya kalau kita buat kaedah memasak menggoreng minyak banyak ini, kita menggunakan kuali. Tetapi dalam kaedah pressure frying ni, kita menggunakan alatan tertentu. Contoh masakan yang sesuai ialah iaitu menggoreng ayam ataupun menggoreng kentang. Kelebihan menggunakan pressure frying iaitu bau wangi. Makanan itu berbau wangi dan juga menyelerakan. Makanan masak sekata dan juga tekstur makanan tersebut adalah garing. Kelemahan menggunakan pressure frying iaitu menggunakan minyak yang banyak. Kerana ia kaedah memasak menggunakan minyak yang banyak. Jadi kosnya agak mahal. Kemudian perlu menggunakan peralatan khusus iaitu periuk tekanan untuk menggoreng. Di mana harganya juga agak mahal. Jadi meningkatkan kos. Yang ketiga, makanan susah dicerna dan tidak sesuai untuk pesakit ataupun untuk orang tua dan juga si pulih. Makanan perlu ditoskan. Dan juga yang akhir sekali, kelemahan menggunakan kaedah pressure frying iaitu perlu mempunyai pengetahuan untuk mengendalikan makanan kerana dia menggunakan peralatan yang khusus. Kaedah seterusnya iaitu kaedah memasak menggunakan pancaran gelombang mikro. Di mana kaedah memasak ini menggunakan kuasa elektrik yang tinggi. Ia menggunakan gelombang mikro yang menembusi makanan dengan cepat, jadi masa memasak adalah singkat. Yang ketiga, perlu menggunakan alat dan juga peralatan yang khusus iaitu ketuhar gelombang mikro. Yang keempat, gelombang mikro tidak boleh menembusi logam ataupun besi.
Jadi perlu menggunakan peralatan memasak ataupun bekas yang diperbuat daripada kaca ataupun seramik sahaja. Jika kita menggunakan bekas daripada logam ataupun daripada besi, ataupun menggunakan aluminium foil, maka ia akan menyebabkan ketuhar gelombang mikro tersebut menjadi rosak. Yang kelima, boleh menggunakan kaedah memasak haba lembap dan juga haba kering ketika kita menggunakan ketuhar gelombang mikro. Kita tengok pula apakah kelebihan dan juga kelemahan menggunakan ketuhar gelombang mikro. Kelebihan menggunakan kaedah memasak menggunakan pancaran gelombang mikro iaitu yang pertama, masa memasak dapat disingkatkan. Yang kedua, ketuhar gelombang mikro mudah diselenggara dan dibersihkan. Yang ketiga, kelebihannya tidak melibatkan banyak kehilangan nutrisi. Yang keempat, tidak memerlukan perhatian yang teliti. Dan juga yang kelima, makanan dimasak dengan sekata. Manakala kelemahan menggunakan pancaran gelombang mikro iaitu makanan yang telah siap dimasak perlu dibiarkan beberapa ketika untuk menyelesaikan proses memasak. Yang kedua, hanya boleh menggunakan bekas yang diperbuat daripada seramik atau kaca. Yang saya beritahu tadi tidak boleh menggunakan bekas daripada logam. Yang ketiga, menggunakan tenaga elektrik yang banyak dan yang keempat, kelemahannya makanan yang besar perlu dipotong kecil. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang bagaimana untuk membeza dan menilai hasil masakan menggunakan pelbagai kaedah memasak. Iaitu kita tengok jenis makanan iaitu daripada daging. Kaedah memasak haba lembap. Bagaimanakah rupa makanan daripada daging jika kita menggunakan kaedah haba lembap seperti merendidih, braising dan juga pot roasting. Okey, rupa makanan berwarna perang. Okey, dan bentuknya akan kekal. Tekstur makanan akan menjadi lembut. Rasa makanan akan mengekalkan rasa manis daging. Manakala jika kita menggunakan haba kering pula, contohnya memanggang, menggoreng, tohor, daging, rupa makanan itu akan menjadi kering jika kita potong daging tersebut dengan potongan yang nipis. Dan juga bentuknya akan kekal. Tekstur daging itu akan menjadi keras bagi potongan nipis, lembut bagi potongan tebal. Rasa daging tersebut akan berjus bagi potongan yang tebal. Kaedah memasak menggunakan pancaran gelombang mikro, contohnya membakar. Rupa daging akan menjadi kekal, bentuknya kekal. Warnanya berkilat dan juga menarik. Tekstur daging akan menjadi lembut. Rasanya sesuai dihidangkan 20 minit selepas dikeluarkan daripada ketuhar. Seterusnya untuk kerang-kerangan. Haba lembap, contohnya merebus ataupun mengukus. Rupa kerang-kerangan bentuknya akan menjadi kekal sekiranya kita tidak membuang cengkerang pada kerang-kerangan tersebut. Warna akan menjadi lebih menarik. Tekstur kerang-kerangan akan menjadi lembut. Rasa kerang-kerangan akan mengekalkan rasa kerang-kerangan tersebut.
kerang-kerangan yang dimasak menggunakan kaedah memasak haba kering, contohnya menggoreng. Jadi rupa kerang-kerangan tersebut akan menjadi kering dan juga mengecut kerana air pada masakan tersebut akan tersejat. Teksturnya menjadi rangup, rasanya lebih enak jika ditambah dengan perasa. Manakala kerang-kerangan yang dimasak menggunakan pancaran gelombang mikro, contohnya kaedah memanggang, bentuknya akan menjadi kekal jika cengkerang tidak dibuang, warna akan menjadi lebih menarik, teksturnya lembut serta rasanya masih kekal pada kerang-kerangan tersebut. Seterusnya, kaedah memasak untuk kumpulan tertentu. Iaitu kumpulan atlet. Makanan untuk kumpulan atlet ini perlu mengandungi karbohidrat yang tinggi dan juga protein. Karbohidrat untuk memberi tenaga, protein pula untuk memperbaiki tisu dan juga otot yang rosak semasa menjalani latihan. Jadi kaedah memasak yang sesuai untuk kumpulan atlet iaitu kaedah memasak haba lembap dan juga haba kering seperti membakar, menggrill, memanggang, okey, dan haba lembap seperti merebus, merenih. Okay, contoh menu untuk kumpulan atlet ini iaitu nasi dengan lauk seperti salmon grill dan juga buah-buahan. Manakala untuk kumpulan pesakit diabetes, makanan perlu mengandungi gula yang sedikit. Seelok-eloknya pilih karbohidrat yang daripada karbohidrat kompleks. Contohnya seperti oat dan sebagainya. Kaedah memasak yang sesuai iaitu kaedah memasak haba lembap dan juga haba kering seperti membakar, menggrill, memanggang. Ataupun kaedah memasak yang menggunakan minyak yang sedikit. Contoh menu yang sesuai untuk pesakit diabetes iaitu sup sayur, ikan bakar dan juga ayam kukus. Di mana kaedah memasak ini tidak menggunakan banyak minyak. Untuk kumpulan vegetarian pula, kaedah memasak yang sesuai iaitu kaedah haba lembap dan juga haba lembap bagi sayur-sayuran berdaun dan haba kering bagi sayuran berubi. Kebanyakan kumpulan vegetarian ni ia makan makanan daripada sayur-sayuran, kekacang dan juga bijirin. Jadi contoh menu yang sesuai untuk kumpulan vegetarian iaitu seperti pecal, sup brokoli, rojak buah-buahan. Sekarang kita akan menjawab latihan pengukuhan. Jadi kita tengok soalannya. Rajah 1 menunjukkan kaedah memasak makanan yang akan digunakan oleh Aida untuk menyediakan hidangan sayur pak choy bersos. Jadi ada dua kaedah memasak iaitu kaedah A dan juga kaedah B. Berdasarkan rajah 1, terangkan hasil masakan itu dengan membuat perbandingan antara kedua-dua kaedah memasak itu. B. Pilih dan tentukan kaedah memasak yang sesuai untuk menyediakan hidangan itu. C. Berdasarkan jawapan anda di 1B, nyatakan kaedah memasak itu. D. Berikan 2 tujuan memasak makanan. Bagaimana hendak menjawabnya? Yang pertama, kita kena faham dulu stimulus. Iaitu ada dua kaedah memasak. Iaitu kaedah A dan kaedah B yang akan digunakan oleh Aida untuk menyediakan
hidangan sayur pakcoy bersos. Jadi awak kena tentukan kaedah memasak manakah yang paling sesuai untuk digunakan oleh Aida apabila dia nak masak hidangan sayur pakcoy tersebut. Dua-dua kaedah memasak ini boleh digunakan. Okey, kaedah A pun boleh, kaedah B pun boleh, tapi kita nak cari kaedah mana yang paling sesuai, yang boleh menghasilkan sayur pakcoy yang sangat sedap. Okey, jadi anda diminta apabila anda membuat perbandingan, anda diminta menerangkan perbandingan tersebut. Perbandingan yang dibuat adalah tentang hasil masakan dengan menggunakan dua kaedah memasak tersebut. Jadi ini adalah soalan konstruk menilai. Di mana anda mesti diminta menilai kedua-dua kaedah memasak tersebut dan membuat keputusan. Kaedah manakah yang paling sesuai digunakan? Iaitu membeza dan menilai hasil masakan menggunakan dua kaedah ini. Jadi bagaimana nak menjawabnya? Mula-mula senaraikan dulu. Apakah perkara yang perlu awak nilai di dalam hasil masakan? Seperti yang saya telah terangkan tadi, ada 3 perkara yang perlu kita nilai daripada hasil masakan kita. Setelah kita membuat penilaian, jawab dalam bentuk jadual, iaitu kaedah A, apakah penilaian hasil masakan tersebut, dan kaedah B pula, apakah penilaiannya jika menggunakan kaedah B, hasil masakan tersebut. Jadi jawapan ni mesti ada perbandingan antara A dan B. Contohnya kalau awak tulis sini masakan di A kering. B mestilah jawapannya masakan di B adalah lebih apa? Lebih lembut ataupun berjus. Jadi mesti buat perbandingan. Ini kaedah menilai ya. Apa ni? Konstruk menilai. Jadi mesti buat perbandingan. Jadi saya harap anda dapat menjawab soalan ini. Okey, dengan itu selesailah pengajaran saya tajuk kaedah memasak. Okey, sekian, terima kasih.